إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا سأقول kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada asar situ. Betul. Dan setengah daripada asar, mana kalam sahabat itu asar. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah, orang yang tiada tahu akan dia memadalah dengan ilmu itu kelebihan bahawa mendakwa akan dia. Mana kelebihan ilmu itu maknanya kata Sayyidina Ali, cukup bagi seorang mendakwa bahawa dia mengetahui. Kalau orang kata dia tak tahu atau dia jahil, marah. Itu maknanya ya, cukup ilmu itu kelebihan. Tak ada siapa yang tak ada mendakwa bahawa dia berilmu, dan suka bahawa bila dikata dia berilmu. Kalau orang kata kau ni bodoh, marah orang. Maknanya situ cukup menandakan ilmu itu lebih. Satu. Dan suka dengan dia apabila dibangsakan kepadanya. Suka bila seseorang tu kata dia pandai, dia cerdik, ya. Dia nak ceritakan apa? Ilmu tu benda yang tinggi maknanya. Dan memada dengan jahil, celanya. Dan madalah kejahilan tu kecelaan bahawa melepaskan dirinya daripadanya. Maknanya kalau jahil tu tak ada orang nak mengaku dia jahil. Sebab jahil satu benda yang tidak elok maknanya. Oleh mereka itu ada padanya, ya. Itu cukup situ kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menandakan kelebihan ilmu. Dan lagi katanya bermula ilmu itu terlebih baik daripada harta. Ilmu dengan harta lebih baik ilmu daripada harta. Ilmu mengawali akan dikau. Ya, ilmu bila kita ada, dia mengawali kita daripada perjalanan kita biar jadi lurus pada jalan Tuhan. Dengan ada ilmu, dia mengenali siapa dia Tuhannya, siapa dirinya. Dengan ada ilmu, dia tahu dari mana dia datang, di mana dia sekarang, ke mana dia nak pergi selepas ni. Ya, itu maksudnya. Berbanding harta, harta bukan kita jaga, dia jaga kita, kita jaga dia. Lagi banyak harta, rumah tak ada pagau dah kena apa? Kena pagau, kan? Lagi banyak dah tak ada driver, kena makan driver, kena jaga pula. Oh, macam-macam. Ya, orang kampung rumah pagau pun tidak ada. Ya, kalau duit dia berjuta macam boleh kena pasang pagau, kena pasang jaga lagi. Mula kita pula penat menjaga dia mana. Ya. Mana ilmu menjaga kamu, mana sebab kita dapat penjagaan. Adapun harta, kita penat jaga dia. Penat jaga pula biar dia banyak, jangan kurang. Ya, macam-macam. Itu setengah daripada kelebihan ilmu daripada harta. Bermula ilmu mengawali akan dikau, dan engkau mengawali mana menjaga akan harta. Dan harta jadi kurang dengan dinafkah. Kita belanjakan duit makin kurang. Ilmu tidak. Makin diajar makin bertambah. Keberkatan dia, keilmuan dia. Habis. Dan kata si Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Zar radhiyallahu anhumah, satu bab daripada ilmu yang dipelajari akan dia terlebih kasih kepada aku daripada 1000 rakaat tatawwu', ini sembahyang sunat. Satu ilmu dia belajar, bab usuluddin, bab fiqh, bab tasawuf, bab tafsir hadis dan sebagainya lah. Satu bab dia belajar. Berapa? Lebih kurang 45 minit satu kuliah. Harga dia lebih mahal daripada 1000 rakaat yang aku sembahyang. Ya, itu maksud dia apa? Lebihnya ilmu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meletakkan taraf ilmu itu di depan. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu.
Ilmu menjadi imam kepada amal, amal menjadi pengikut bagi ilmu. Kalau kita sembahyang berjemaah, ilmu tu ibarat imam, amal ibarat makmum. Maka bila kita sembahyang jemaah, dia tulis satu kaedah, innama ju'ilal imam liyutamma. Sungguh dijadikan imam untuk diikut. Ya, ada kita sembahyang jemaah, imam rokok, makmum dia pergi sujud. Balik. Hukum fiqah kita bila rukun fi'li, makmum mendahului imam satu rukun fi'li, apa hukum dia? Makruh. Kalau dua rukun fi'li, batal sembahyang. Maknanya ilmu duduk di depan. Sebab tu disuruh kita mengaji, suruh kita menuntut ilmu. Ilmu tu memang tak ada pertikaian, benda yang sangat lebih. Man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arada dunia fa'alai bil ilmi, wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Siapa nakkan akhirat, dia kena ada ilmu. Siapa nakkan dunia, dia kena ada ilmu juga. Siapa nakkan apa, kedua-dua pun kena ada ilmu. Ilmu tu nur, cahaya. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, senya mati 1000 orang abid, 1000 orang ahli ibadat. Gajian dia bangun malam, gajian dia buat ibadat ni, gajian 1000 orang mati. Yang mana berdiri malam dia tak tidur, siang dia puasa lagi. Terlebih mudah daripada mati seorang alim. Maknanya kalau mati seorang alim tu dirasa sangat. Ulama seorang meninggal rasa, satu dunia rasa. Tapi kalau orang ahli ibadat mati, orang tak rasa apa. Sebab manfaat diambil banyak daripada orang alim. Sebab ilmu dia tu yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sufyan bin Uyainah, tiada diberi akan seorang kemudian daripada nubuwah, tidak ada satu kurniaan selepas daripada kenabian afdal daripada ilmu dan fiqh. Mana fiqh, mana alim pada agama, tak ada. Itu paling lebih. Lepas martabat Nabi, martabat apa? Alim. Mana orang yang diberikan ilmu. Kalau agama dipanggil ulama, sebab dia mewarisi peninggalan Rasulullah SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Apa dia waris? Nabi tidak meninggalkan harta, meninggalkan ilmu. Dan kata Abu Muslim Al-Khawlani, umpama ulama pada bumi umpama bintang di langit. Apabila keluar ia nyata, mana terang. Bila malam kan bintang terang, terang keluar. Maka manusia dapat petunjuk. Orang pergi laut pun dia tahu kan, bukan dia pakai bintang. Ni bintang apa, bintang pun nak pedoman. Dan apabila tersembunyi atas mereka, tercengang mereka itu. Bila malam gelap, bintang tak nampak, maka tercengang. Maksudnya apa? Tak ada panduan. Itu di antara semua ni, dia membahas kelebihan ilmu. Dan daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, belajar olehmu akan ilmu, maka bahawasanya belajar kamu akan dia bagimu kebajikan. Dia duduk je majlis ilmu, kebajikan. Dan menuntut akan dia ibadat. Dalam majlis ilmu dia ada, pertama yang mengajar, yang kedua yang belajar. Bila belajar dia ada kitab, ada catatan, ada hafalan. Kalau tidak pun dia mendengar. Itu paling tidak, maknanya dia duduk dalam majlis ilmu tu, majlis yang dikasihi oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan muzakarah ilmu tasbih, dia berbincang satu tajuk ilmu, muzakarah berbincang, dia dapat pahala tasbih. Dan bertanya daripadanya, dia tanya, tuan tanya sikit, bila tuan mengajarkan, dia minta izin, minta tanya, dia tanya tu pahala dia jihad fi sabilillah. Besar ni tuan. Dan mengajar akan dia akan orang yang tiada mengetahui, itu sedekah. Sebab dalam hadis Nabi kata, afdalus sadaqat an yata'allama al-amrul muslim ilma summa yu'allimu akhahul muslim. Afdalus sadaqat, sedekah yang paling afdal. Sedekah tu afdal lah, pahalanya besar. Kemudian lagi besar pahala dia apa? Seseorang pergi mencari ilmu. Ay yata'allama al-mar'ul ilma summa yu'allimu akhahul muslim. Kemudian dia pergi ajar kepada orang yang lain, walaupun satu patah maknanya. Maka memberi akan dia bagi ahlinya kurbah. Kita mengajar ilmu tu kepada ahli dia, itu satu kurbah, satu pendampingan. Mendampingkan diri kepada Ta'ala dengan jalan apa? Mengajarkan kepada ahli dia. Habis. Dan kata Imam kita Syafi'i radhiyallahu an, orang yang tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya.
Ya, man la yuhibbil ilma la khairalah. Tidak ada kebajikan bagi dia. Sebab ilmu, kalau kita tengok ulama-ulama besar kita, ulama-ulama dan semua tarikat sufiah, 40 tarikat buka tu. Ya. Kau tengok ulama-ulama besar dan semua tarikat, semua ada kitab mereka besar-besar kan. Ya. Sebab apa? Pentingnya ilmu supaya dia tidak tersasar dalam perjalanan. Ya. Ada setengah orang kata tarik zikir dia tak ada ilmu, itu dia khianat dengan Rasulullah SAW. Dia tak perasan. Sebab apa? Ditimbus oleh kejahilan. Ya, Rasul suruh ni berlambak hadis sahih. Ya, tiba-tiba dia kata ibadat itu iblis dan ya, belajar tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu mardud. Ya, tidak diterima oleh Taala, ditolak. Fa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, mengamal dia mardud, ditolak, tak diterima. Satu ketika Rasulullah SAW duduk, seorang semayang. Habis dia semayang, dia pun nak bersalam dengan Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, kau tak semayang lagi, Nabi kata. Ya, dibangun semayang balik. Lepas tu dia nak salam lagi, Nabi cakap seumpama tu juga. Kum fasalli, bangun semayang balik. Fa innaka lam tusalli, mu tak semayang lagi, padahal semayang dah. Mana semayang dia ditolak, tak diiktiraf oleh Rasulullah SAW. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, ada selain dia, takkan dia tahu. Rasulullah pun ceritakan hadis musi'us salah. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dan Sahih ada. Panjang hadis tu. Mana Rasul ceritakan daripada satu awal sampai akhir rukun semayang. Maknanya apa? Di ibadat rupanya apa? Dia tadi rokok tak ada tumainah. Nabi kata parka hatta tatma'inna raki'an, fasjud hatta tatma'inna sajidan. Rokok sampai ada tumainah, sujud ada sampai tumainah. Itu maksud dia rukun. Tiba-tiba dia tinggal ke benda tu. Maka dia tinggal bermakna apa? Faham daripada hadis ni, barang siapa yang belajar dia tengok dia buat amal tu banyak tak kena, maka wajib dia kena qada balik. Bidalil hadis ni, hadis sahih daripada Nabi SAW. Nabi kata fasalli fa innaka lam tusalli, semayang balik, engkau tak semayang lagi. Itu maksud dia. Lepas tu kita bersyukur kepada Ta'ala, biar Ta'ala beri kita apa? Menjadi ahli ilmu besar, ya. Maka jangan ada antara kamu dan antaranya tadi berkenalan, kata Imam Syafi'i. Orang macam ni kau tak payah kenal pun tak apa. Sebab dalam kalam lain Imam Syafi'i kata apa? Ya, man fata ta'limal ilma waqta syababih faqabbir alaihi arba'an liwafatih wallahu hayatul fata bil ilmi wattuqa iza lam yakuna la'tibari zati. Sebarang siapa yang luput menimba ilmu pada waktu hidup, waktu muda, waktu hidup dia, maka kata Imam Syafi'i kita fakabbir alaihi arba'an liwafatih, engkau takbirkan dia tu 4 takbir. Semayang apa 4 takbir tu? Ya, semayang mayat. Tahu kiasan Imam Syafi'i, mana orang yang tidak mengisi keilmuan dalam kehidupan dia, ilmu syariat ni, ilmu syarak, ilmu yang berpandu Quran dan hadis, ya, maka orang itu seperti mayat, tak ada apa pun, tak ada harga, tak ada nilai pun. Ya, tu. Wallahi demi Allah, Imam Syafi'i gitu ni bersumpah hidupnya permuda bil ilm, dengan ilmu, wal taqwa, dan bertakwa kepada Taala. Iza lam yakuna, bila dua ni tak ada, ilmu tak ada, bertakwa tak ada, la'tibari zati, tak ada nilai langsung di dia. Itu kata kalam Imam kita Al-Syafi'i radhiyallahu anhu, wali besar, ulama besar. Macam ini ada tarikat ni, ambil daripada apa? Imam tu Imam apa nama ulama besar Ma'ruf Al-Qarhi, tu sanad dia, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Macam ambil daripada situ. Semua ada jalan ni. Dan jangan berkasih-kasih membawa bahawasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita mata hati. Dengan sebab ada nur ilmu tu, dia terang-terang. Sebab al-ilmu nurun. Ya, zikir pun dia nur juga. Ya, semua tu nur. Secara rohani dia menerangkan akan kalbi itu. Dan katanya pula, kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu afdal daripada sembahyang yang sunat. Ya, dan katanya kemudian tiada daripada fardu sembahyang afdal daripada menuntut ilmu. Ya, fardu yang paling afdal sembahyang selepas daripada iman. Kemudian lepas tu untuk ilmu tu menunjukkan bagi mereka itu, ini hadis dahulu, iaitulah apabila lalu kamu dengan kebun syurga, iza marra bi riyadil jannah, kan dulu hadis tu.
Barang siapa lalu kebun syurga, kata Nabi SAW kepada sahabat, ila marartum biriyadil jannah farta'u, maka singgah kamu. Lalu sahabat kata, qalu ya Rasulullah SAW, ma riyadul jannah? Qal ya khilaqul zikr, ila harakat zikir, harakat ilmu, atau termasuk makna zikir. Itu di antara kelebihan yang disebutkan. Sebab manusia bila tahu lebih, maka dia akan tuntut. Benda bila mahal, dia akan cari, ya, dia akan ada kalbi insan, dia minat benda yang besar, benda yang bernilai. Maka sini dia sebutkan oleh Rasulullah SAW kelebihan ilmu itu sendiri, supaya kita tahu yang kita cari ini benda bukan benda kecil, benda yang besar, yang dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, majlis fiqh membahas hukum hakam itu terlebih baik daripada ibadat 60 tahun, masya-Allah. Ya, dan yang menunjukkan bagi demikian itu ialah sabda Rasulullah SAW, yasirul fiqh khair min kasirul ibadah. Ini pimpinan agung kita tuan-tuan ni, pemegang tali tajalli, ya, dia keluar Rasulullah SAW. Dia beritahu kita sedikit ilmu fiqh itu terlebih baik daripada banyak ibadat. Ya, sebab bahaya ni bila tak ada ilmu sampai peringkat nyawa tercabut dalam cerita yang masyhur. Ya. Apa cerita masyhur? Semua tahu kan cerita seorang telah membunuh sebanyak 99 orang. Dia berjumpa pada abid ahli ibadat, bukan ahli ilmu, orang ahli ibadat, kuat beramal. Bila ditanya pada orang tu, apa dosa kamu? Saya telah membunuh berapa orang? 99. Oh, 99. Oh, ini tak ada harapan. Dia pakai otak dia. Sebab tak ada ilmu. Dia nampak pada otak dia, maknanya, oi, 99 banyak ni, tak ada harapan nak taubat ni, berat ni. Tak apalah, kalau tak cukup, saya cukup 100. Dia ambil pedang, snap, putus kepala tuan. Kes jahil, kepala tercabut. Ya. Lalu dia pergi cari seorang, jumpa seorang alim ulama, dia kata, saya dah bunuh 100 orang. Ulama tu kata, banyak mana dosa kau pun Tuhan sedia memberikan ampuh, kemudian kena kau bertobat dengan sungguh. Tadi. Ya, akhir ulama tunjukkan dia satu daerah dipanggil apa? Qaryah golongan sulaha, golongan saleh. Itu sebab kita cari rumah pun kena tempat kita duduk biar tempat orang saleh. Sebab Imam Nawawi kata ajar qabla dar. Ajar jiran sebelum kita pacak tiang rumah. Ya, takut-takut silap pacak. Kan? Sebelah kaki dandut, sebelah toki arak, mati kepala kita kan. Kita tidur gedebung. Dia nak berzikir pun tak boleh, nak semayang pun tak boleh. Sebab jiran perlu, dia mempunyai. Kalau jiran semua ahli takwa, masya-Allah. Jadi orang lama tadi tunjukkan pergi karya tu, tempat tu golongan sulaha, orang saleh ramai. Jadi bila dia pergi, dia tak sempat sampai ajal sampai. Jadi bertelingkah dua malaikat. Malaikat rahmat kata dia dah bertobat, dia nak ambil dia ke syurga. Malaikat azab kata mana boleh, dia tak bersemayam pun belum lagi. Akhirnya Tuhan tunjukkan dia punya kesian belas dia. Datang malaikat buat ukur kat mana dia lebih dekat. Maka dia lebih dekat kepada tempat orang saleh satu hasta lebih. Maka dia pun diambil dan diberi keampunan menjadi ahli syurga, ahli jannah. Tengok tuan ni, tu kuasa besar Tuhan. Sebab dia ada ilmu. Walaupun 100 orang, Tuhan sedia. Innallaha yaghfiru jami'an. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah boleh ampun segala dosa. Ya, yang tak diampun, ya, kena ada giar lain yang kena pakai, syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tak mengampunkan dosa menyengutukan dia, syirik tu tak ampun. Ya, dan disedia ampun dosa lain. Habis tak ada ruang ke? Tak, dia kena pakai giar lain. Kalau dia syirik, dia kena tambah lagi. Kena mengucap balik 2 kalimah syahadah. Mana iman dia telah terbatal. Itu maksudnya. Maka apabila adalah ilmu fiqh itu dengan ini martabat yang mulia dan kelebihan yang sebaik-baik adalah kita bersungguh-sungguh dengan dia dalam darajat yang pertama. Maka hendaklah engkau palingkan, mana buangkan segala masa kamu yang indah-indah tadi, tetapi segala umurmu kamu daripadanya aula, kerana apa? Jalannya jalan syurga. Sebab ilmu ni jalan ke syurga. Dalam hadis lain Nabi kata likulli syai'in tariq wa tariqatul jannah al-ilmu. Tiap-tiap satu semua ada cara, ada jalan dia. Kita nak ke laut ada cara, ke laut. Kita nak pergi apa, kerja darat ada cara. Nak buat rumah ada cara. Semua ada ilmu masing-masing. Tapi jalan ke syurga apa? Al-ilmu. Itu kalam Rasulullah SAW. Dan kita beramal dengan dia dan memeliharakan daripada api neraka. Ya.
dan dia merupakan apa? Perisainya, baca perisai, dinding ilmu tu. Dan ini bagi orang yang menuntut akan dia bagi nafkah dalam agama ni atas jalan menuntut sentosa. Tiada mengkasat ia akan meninggikan diri atas orang yang semasanya. Walhasil dia menuntut ilmu tadi banyak kelebihan, tapi jaga niat, kena jaga, jangan dipusing. Dan kerana harta, bukan dia menuntut ilmu kena dapat harta, bukan dia menuntut ilmu sebab mudah dapat kerja, ya, mudah dapat rezeki. Jangan, kalau dia niat tu habis tu, neraka tunggu dia tuan. Dan kerana harta, kerana kemegahan, bukan. Kerana sabda Rasulullah SAW, man ta'allama ilma mimma yabtaghi bihi wajhallahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Ni tadi seronok kan dengan kelebihan, ni kena dijaga pula ni. Niat kena jaga. Barang siapa belajar ilmu, mana ilmu agama ni, daripada barang yang boleh berkendak dengan dia akan wajah Allah. Sebab tu dengan ilmu tu dia akan dapat keridaan Tuhan, makrifat akan Tuhan. Ya, tiada mengetahui dia melainkan supaya mengenai akan dia kerana kehendaknya daripada dunia. Tapi dia belajar, dia niat untuk dunia, dapat glamour, dapat masyhur, supaya dibesarkan orang dan sebagainya lah. Ya, dapat akan, maka tiada dapat akan dia arfus syurga, maknanya bau syurga pun tak dapat. Ya, arful jannah kita dapat. Tak kata masuk, bau pun tak dapat tu. Ya, takkan dapat bau syurga pada hari kiamat. Apa maksud tak dapat? Ya, tak dapat sini terus tak masuk syurga ke neraka ke? Dia dapat tafsir. Bagi dalam hadis Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskala zarratin minal kibr. Tidak masuk syurga orang yang ada sebesar zarah dalam kalbi dia membesarkan diri. Tak masuk tak apa makna? Tak masuk terus ke dia kekal neraka? Tak. Tak masuk kadar dosa tu belum selesai. Kalau dosa tu selesai dia balas bila masuk, dia ada iman. Pada hadis yang lain, seorang tidak akan kekal neraka walaupun ada sezarah iman dalam kalbi dia. Bermakna neraka dia menerima dua pesen. Satu orang yang masuk dalam dia keluar balik. Itu golongan orang mukmin yang berdosa tak sempat bertaubat, dia masuk kemudian keluar balik. Dan neraka tidak menerima penghuni secara kekal kalau sekiranya orang tu ada iman walaupun sebesar zarah. Ya, tu keadaan dia. Neraka diterima ada dua. Satu kekal, satu tidak. Kalau orang beriman ada iman, dia masuk dalam neraka, dia takkan kekal. Tapi kalau dia tak ada iman, tu kekal selama-lamanya. Jadi bagi orang yang riak, yang takabur tadi dan subur di sini, yang niat dia lain, tak dapat bau, maknanya kesilapan dia itu akan dibalas dengan bakaran neraka sampai selesai. Abang dah iman dia masih ada tu, dia akan masuk. Tapi teruklah tuan-tuan, ya, dah kena ganyang dengan neraka dulu man. Wala ayazubillah. Itu menceritakan kepada kita apa? Al-umur bimaqasidiha. Segala urusan naklah dijaga qasad. Sebab tu Al-Imam Al-Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nazair dia kata al-qaidatul ula, apa dia? Al-umur bimaqasidiha. Kaedah yang pertama dalam qawaidul fiqhiyah diletakkan nombor yang pertama, nombor satu oleh Al-Imam Al-Suyuti, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Ashbah wa Nazair. Apa dia tak? Al-umur bimaqasidiha. Segala urusan bergantung kepada qasad, niat. Kalau dia cantik, Tuhan terima. Kalau rosak, Tuhan tolak. Itu maknanya. Menandakan apa? Sehebat mana amalan luar, penentu dia amalan dalam. Apa dalam? Qalbi dia. Bila qalbi dia bersih, ikhlas dengan Tuhannya, maka ketika itu segala ibadatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, maka sebaliknya lah, habis. Maka dipaham daripada hadis ini, tiada dipuji kelebihan ilmu melainkan jika ada qasadnya dan niat dia tadi, dan tuntutnya berkendak dengan dia akan wajah Allah, mana akan zat Allah, mana kerana Allah, dan berkendak ia mengeluarkan diri daripada kelam kabut jahil. Jadi belajar tu tujuan dia mencari redha Tuhan, kemudian nak mengeluarkan diri dia, selamatkan daripada kegelapan kejahilan kepada nur ilmu. Maka jika ada kasadnya akan dunia seperti harta misalnya, ataupun kebesaran, nama, glamour, pangkat atau gelaran supaya dia kenal orang, ya, atau kemegahan, dia bermegah dengan ilmu dia daripada orang lain, atau masyhur, jadi apa? Jadi masyhur, glamour lah panggil dia, atau melengkapi muka manusia. Mana nak tarik muka manusia ke arah dia supaya dia dipandang hebat dan lainnya, maka itu dicela seperti barang disebut dalam hadis Nabi SAW,
ya, itulah man ta'allama al-ilma liyumari biha sufaha aw liyasfa wujuhan nas ilai fal yatabawa maqadahu minan nar. Dia bertuntut ilmu agama, tujuan dia pun nak bermagah-magah dengan orang, ya. Kemudian liyasfa wujuhan nas ilai, nak palingkan muka manusia pada dia supaya dapat sanjungan, glamour, maka sediakan tempat duduk dalam api neraka jahannam wala yazabillah. Mana kita kena jaga benda mahal, maka dia punya apa, musuh pun besar. Kerja macam itulah, bila kerja dia mahal gaji, risiko dia tinggi, ya. Nak dapat benda yang mahal, maka risiko dia tinggi, kena jaga. Begitulah ilmu ni benda tinggi, jadi kita kena jaga. Sebab apa? Musuh yang dengki terlampau banyak, ya, syaitan, nafsu, disebut syarat ni. Sebab tu kita kena jaga sungguh-sungguh, minta Allah bersihkan akan qasad dan tujuan kita mencari ilmu semata-mata mencari keredaan Allah dan mendampingkan dia pada dia, dan supaya lebih terang makrifat kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa man kana yuridu al-hasad dunya ila akhir, wallahu a'lam.